Mana link, dapat link ni Google Meet. Kat mana link dia? Invite. Kalau friend tutup pangkap. Ni link dia ni. Nak ambil macam mana? Right click kan? Dia. Ya, air. Utility tu tapi ya. Jadi berat ni.
Ya, Assalamualaikum. Ada dah ke Tuan Haki kita? Mana Tuan Haki? Waalaikumsalam. Kita malam ni lagi istimewanya sebabnya kita live-nya ada dua tempat. Satu YouTube, satu lagi Facebook. Cuma berat sikit lah. Dia berat. Yalah. Sebab tengok Tuan Amran punya gambar pun dia macam ada lag sikit, ada sangkut-sangkut. Kalau sangkut sangat kita terpaksa berhentikan salah satu nanti ya. Alright. Kita cuba ni sebab ini persediaan nak buat program tu lah. Okey lah, yalah. Sambil-sambil tu kan. Dah tahu dah macam mana nak meronjangnya, nak mengelebek-ngelebeknya. Senang je rupanya. Benda baru zaman kita belajar mana ada benda Mana ada, kena teroka sendiri semuanya. Ini benar-benar ni kita teroka sendiri. Cuma nanti Assalamualaikum. Sifu besar dah muncul. Aduh dudu. Alhamdulillah Sifu. Kita ada Awak bajunya. penuh alam ni. Ini kira sauk aja kat almari, mana yang boleh pakai. Alhamdulillah. Tadi Aki apa ni? Dah live belum ni Amran belum? Dah dua-dua, ada di YouTube, ada di Facebook. Hari ni lebih profesional. Kamu beli ke akses ni kan? Kau beli akses ni? Tak lah, ini percuma. Sebab teman kan ada akaun YouTube juga. Aki tadi ada bengkel dengan UMW Collaborative. Oh. So, saya tunjukkanlah juara tahun 2021 punya present. Hebat. 2021 apanya? Mas Mi, 2020 lah. 2020. Mestilah hebat. Orang Perak. 30 orang peserta. Teruja. Ada yang pengsan tak? Cari tak yang minta nombor telefon ada lagi lah. Iyalah, nanti potong kacau daun pula nanti. Abang Mi, takziah juga dengan khabar, ada khabar duka sikit lah. Dengar ada khabar duka sikit lah. Ada kematian ahli keluarga terdekat. Oh iya ke? Yalah kakak ipar. Hari tu abang meninggal. Abangnya lah. Suami dia lah. Suaminya dah meninggal 11 bulan Jun dan kakak ipar pula saya, kakak ipar itu meninggal, isteri dia. Main semalam. Semalam. 30 hari lebih lah di hospital. Sakit tua lah. Kita kat Intan 4 orang lah kita malam ni. Okey. Hari ni ada 3 Zoom ni. Aduh, hai. Ya ke? Tanya Amran menjadi juri untuk syair. Terima kasih lah. Terima kasih. Dah dapat suap belum? Dah dapat. Belum isi lagi teman. Sembara ya? Ya. Tak boleh. Diam. Mana boleh bagi tahu. Itu rahsia lah. Ya. Yalah, sama aja lah. Kita profesional. Kan, kita profesional takutlah. Kita memang. Walaupun tidur sebantai, kalau tak bagus. Betul. Kalau bagus kan. Betul. Yang tak profesional tu yang tak ada pengalaman. Bahasa kita yang malam ni. Bahasa kita hari ni kita bahasakan dia ya. Cuba tengok dekat YouTube sekali ada tak apa kita punya video ni. Menjadi tak video kita? YouTube kan. Ada dekat link yang teman bagi tu. Abizai ya. Bahasa kita. Berkurun menjadi tulang temulang, membina tubuh kita madu panjang. Ya. Sedap berjari. Oh sedap. Memang sedap ni. Menjadi kegemaran lah kalau peserta memang itu antara sajak yang selalu dipilih.
Tapi juara jarang bahasa kita. Jarang. Yang biasanya negeri ini anak. Betul? Jarang lah sebab belum ada yang kurang berani lagi sebab sajak ni kan lembut. Tersilap bawa keras jadinya. Tak jadilah dia kan. Suara jelas ke malam ni? Jelas. Jelas alhamdulillah. Suara saya jelas. Cuma takut di live ni lah, harap-harap jelas lah semuanya. Cuba tengok kita punya tak yang kata tersangkut ke, tak jelas ke. Di Facebook di YouTube. Di YouTube Tak tahu lah sama ada teman tak bagus ke ataupun memang tak ada, dia macam sangkut terus. dia keluar apa ni macam sangkut lah. Tak Sangkut. sure, maybe teman punya internet tak sure lah. Teman punya ni. Kalau macam tu tak apalah, teman dah cuba dah kan. Ni Imran tengok. Sekejap Dia macam tu je. Sekejap tengok sekejap. Oh, macam tu je. Kaku macam tu je ya. Ya. Baik, bermakna kena pilih antara satu lah kalau nak live-nya ya. Tak boleh dua-dua. Teman N yang YouTube ya. Teman N YouTube-nya. Di FB. Di FB sahaja. Kita FB beres N. FB nampak okey, FB. FB okey. Macam tu je, kaku macam tu je ya. Di FB okey. Baik. Pilih antara satu lah kalau nak live. Teman nak stop streaming. Yang YouTube ya. Oh, macam tu je, kaku macam tu je. Dah selesai dah. Dah stop dah streaming tu. Pilih antara satu lah kalau nak live ya. Content yang YouTube ya. And YouTube. Beres. Mungkin ada caranya tu. Kena pakai dua laptop ke mungkin lah kan. Boleh jadi kan. Baik, beres dah stop dah yang dia jadi tak sangkut. Bila stop kan, bila stop je yang YouTube ni dia jadi elok tak sangkut dah, alhamdulillah. Baik, beres. Selesai dah kita ya. Beres. Kita fokus di Facebook. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat di Facebook semua. Kepada saya sendiri tak ada satu lagi saya punya phone. Sekejap ya. Mana yang lain ni tak masuk lagi? Yang ambil cas sekejap ni. Power bank tak ada cas apa. Alhamdulillah kepada anda semua yang siaran malam ni. InsyaAllah kita akan sembang-sembang deklamasi puisi. Tengah musim deklamasi puisi. Kita bersama dengan moderator Saudara Amran yang akan mengendalikan acara ini bersama kita dengan Pak Anies dan juga Saudara Fati. Baru elok kita. Dah ada. Senang sikit. Pasang dua yang Ya, pasang dua, satu laptop, satu lagi pakai phone. Phone kan elok lagi, dia elok dia punya ni kan. boleh ambil songkok dalam almari ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada rakan-rakan di Facebook, sahabat-sahabat sastra, sahabat-sahabat seni budaya. Malam ni kita akan bersembang santai je sebenarnya. Sembang santai. Sembang santai pasal seni deklamasi.
kita akan tumpukan kepada tajuk sajak bahasa kita karya penyair Abizai dari Sarawak, Cikgu Abizai, dan kita akan memberi tumpuan kepada penghayatan. Macam mana kaedah kita nak menghayati untuk mendapatkan penjiwaan dalam seni deklamasi itu sendiri. Bersama-sama kita pada malam ini, tak lain tak bukan, kita ada Sifu Azmi Ismail, merupakan pengerusi kelab penyair deklamator kebangsaan, Johan deklamasi Puisi Merdeka peringkat kebangsaan Anjuran Gapena tahun 2012 dan juga DBP. Dan juga kita ada Tuan Muhammad Aki Azmi, Johan deklamasi Puisi Merdeka peringkat kebangsaan tahun 2020 Anjuran Gapena dan TBP. Dan sebentar saja lagi kita akan ada Cikgu Intan Marhayu Rahman, Johan sayembara deklamasi Puisi Merdeka tahun 2004 Anjuran Gapena, dan merupakan seorang anak kepada penyair tersohor tanah air, hafiz puisi kita, iaitu Datuk Rahman Syari. Ya, baik, malam ni kita akan sama-sama belajar bagaimana kita nak mendapatkan penghayatan penjiwaan yang mendalam dalam sajak bertajuk bahasa kita. Baik, tadi sebenarnya saya mencuba live di YouTube dan juga live di Facebook dalam satu masa di laptop yang sama. Nampaknya berat. Dia jadi berat mengganggu kita punya perjalanan video ni, jadi lambat, jadi tersekat-sekat sangkut. Jadinya saya terpaksa berhentikan live di YouTube. Kita akan memberi tumpuan kepada Facebook sahaja untuk malam ni. Baik, kita persilakan dulu Sifu Azminya untuk memberi sedikit tips bagaimana kita nak mendapatkan penjiwaan dan penghayatan dalam deklamasi melalui sajak bahasa kita ini. Dipersilakan. Tak dengar suaranya Sifu Azmi. Suara tak dengar. Okey, suara dengar? Dengar dah. Okey. Beres. Cantik bajunya ya. Biru. Biru tu. Biru. Penghayatan. Ya. Kita cerita pasal penghayatan. Jadi ramai di kalangan kita bila nak deklamasi puisi, nak bagi orang puas hati dengar tu, mestilah dengan kita menghayati sajak tu. Kalau sajak tu bercerita tentang perahu di lautan, kita mesti menghayati situasinya, memahami dia punya baik, dia punya cerita, dia punya keseluruhan sajak tu. Baik. Tetapi ramai di kalangan peserta dia hanya menghafal dan dia tidak memahami sajak ni, ya. Jadi untuk mendapatkan penghayatan yang lebih baik, dia bukan hanya boleh menghafal sekali, memaham sekali. Yang itu tidak mungkin akan sampai. Baik. Biasanya mereka yang nak mendapat penghayatan yang betul-betul ni perlu membuat latihan puluhan kali, ya. Sekali berlatih kita mengandaikan sajak ini bercerita yang sedemikian. Apabila kita mula berlatih lagi membaca, kita lihat ada tafsiran yang berbeza. Ada lain sedikit maksud yang dikehendak oleh sajak ini. Setuju. Selepas tu kita baca lagi, hayati lagi. Ada lagi dia lapisan yang kedua dan ketiga. Sebenarnya itu yang sebenarnya nak dikeluarkan. Baik. Dan kita baca lagi, latih lagi dengan emosi, dengan mimik muka, kita tampilkan gaya kita, suara, mata, penghayatan dan sebagainya. Akhirnya keluar lagi lapisan yang dah keberapa. Itu kita fikir itulah yang sebenar-benarnya penulis mahukan. Baik. Jadi maknanya kalau kita nak menghayati sajak ini, kita kena banyak kali baca. Bukan baca macam sembrono tu, baca mana tenda saja, tak. Baca dengan penuh jiwa, penuh jiwa, dan kita mendalami. Sajak ni dia menarik, sebenarnya untuk para peserta kalau yang nak bertanding. Dia umpama kita masuk ke dalam lautan. Kalau tengok dari atas tu, wah biru, tapi bila kita mula cecah air, dia bukan warna biru. Air dia jernih biasa. Ya. Bila kita masuk ke dalam, kita tengok di atas tu ada gelombang. Kita rasa itulah laut yang bergelombang.
itu di atas. Bila kita masuk ke dalam sajak tu, tak ada gelombang dalam laut. Tengok tenang. Masuk ke dalam lagi, banyaknya ada coral, ada apa. Sebenarnya penulis nak keluarkan isi coral tu kepada orang supaya nampak isi sajak dia. Yang ini memang susah sikit, tapi mau tak maulah kita kena kerak kali dan akhirnya dapat. Ini pengalaman saya lah. Kalau kita baca sekali kita rasa itulah yang terbetul, yang terbaik. Dan lepas tu kita lock. Itu yang sebetul-betulnya. Saya rasa kalau setakat baru 15-20 kali latihan, salah lah tu. Tapi pun ada pengalaman yang sesuatu dengan pandangan saya. Itu mukadimah dia. Ya, baik, terima kasih Sifu Azmi kita. Nampak ya, dia punya tipsnya bukan sekali dua nak berlatihnya untuk mendapat penjiwaan penghayatan dalam setiap sajak itu sendiri ya. Pertamanya, langkah pertama kena faham, memahami teks tu secara luaran, secara dalaman ya, secara tersurat, secara tersirat. Sebab sajak ni banyak lapis maksud. Lain metafora, lain perlambangannya, lain perkataannya, lain dia punya perasaannya yang digambarkan, dimaksudkan. Contohnya macam api. Api tu gambaran yang bagaimana? Ya, api amarah. Maksudnya benda yang membuat-buat, amarah yang membuat-buat. Tu contoh. Kalau pohon rimbun, pohon rendang yang merimbun, maksudnya mungkin gambaran yang menggambarkan kedamaian. Itu maksudnya Sifu Azmi kita tadi. Kita perlu selami jiwa jalan cerita di dalam sesuatu sajak itu. Ya, bila kita gali makin kita temui, makin kita gali makin kita jumpa apa yang nak disampaikan dan kita akan jumpa mutiara di dalam sebuah sajak itu. Baik, kita persilakan pula Tuan Aki kita berkongsi sikit tips lah. Kalau Tuan Akinya macam mana tipsnya kita nak dapatkan penjiwaan dalam sesuatu sajak itu, dalam seni deklamasi itu sendiri. Dan itu sebenarnya yang paling utama kan, yang paling penting dalam seni deklamasi. Bukan sekadar mempamerkan suara vokal yang mantap, yang padu, yang bassnya, yang tebalnya kan, yang menariknya, tapi penjiwaan tu Okey, terima kasih Tuan Amran. Sebenarnya saya memang sangat setujulah dengan perkongsian Sifu Azmi kita tadi berkaitan penghayatan. Dan saya nak tambah sikitlah, selain pada memahami keseluruhan, seorang deklamator yang baik, dia perlu memahami setiap patah perkataan yang digunakan di dalam puisi itu. Mana setiap perkataan dia mesti faham. Dan juga apabila perkataan itu disusun kan, dijadikan satu ayat, kita perlu fahami pula. Contohnya kalau macam dalam sajak bahasa kita ni, saya ada tengok macam dia kata berputik cantik berkembang jelita kan. Menarik itu. Kan, jadi dia sebenarnya sangat dalam. Jadi puisi ni dia sebenarnya bila kita mendeklamasikan puisi, kita menyampaikan puisi ni, dia lebih kepada, pada saya dia lebih kepada macam satu penceritaan. Jadi kalau kita sebagai tukang ceritanya sendiri pun kita tak betul-betul faham, perkataan yang kita nak sampaikan pun kita pun tak faham. Jadi macam mana kita nak apa nama khalayak faham apa yang kita maksudkan. Jadi perkara ini sebenarnya main peranan juga kepada penghayatan kita dalam mendeklamasikan puisi lah. Itu yang saya nampak lah. Baik. Terima kasih. Kita punya Tuan Aki kita, Johan 2020, baru lagi ni baru lagi ni. Piala pun ada lagi. Piala pun ada dari dia. Siapa yang nak menang tahun ni, sila-sila jumpa dia. Ya, mendapat restunya, pegang-peganglah piala tu. Mana tahu ya, tempiah-tempiahnya boleh Johan kebangsaan untuk 2021 ni. Tak tahulah tahun 2021 ni boleh buat ke tidak ya, secara langsung pertandingannya ya. Itu tak pasti ya. Kita sama-sama tunggu tiba saatnya, tiba masanya ya, kita tengok dapat ke tak. Kalau tak dapat nanti alamatnya kita bertanding di dalam video je lah ya, masing-masing.
Ya, betul-betul. Baik, terima Tapi sebenarnya pun dalam video ni pun ada advantage dia. betul betul. Kepada ada banyak. Kalau dulu kita Apa sebenarnya kelebihannya? takut kalau kita nak bertanding ni, yang paling takut terutama bila kita semakin meningkat dewasa. Tahu, Ami? Apa Faham? yang kita takut? Faham. Bukan kita takut dengan mikrofon. Faham. Kita geram. Ingatan. Pentas tu kita tak takut. Kita tengok pentas kita dah mula membuak-buak. Ya. Tapi bila tiba-tiba naik atas tu kan. Lupa. Kalau dia datang penyakit lupa. Naya kita ya. Jadi bila kita buat secara atas talian ni, kadang-kadang dia benda-benda perkara-perkara tu lah kita boleh rekod semula kan. Jadi dekat situlah dia punya keistimewaan dia lah. Ya betul. Satu lagi keistimewaan video ni, kita boleh teroka sebenarnya seni untuk edit video untuk tambah nilai dari segi kita punya deklamasi ni bukan sekadar melontarkan suara dengan bahasa tubuh, tapi kita boleh bagi nilai tambah, latar belakangnya, apa latarnya yang sesuai, video apa yang sesuai kan. Benda-benda macam itulah sebenarnya boleh kita tambah nilai dalam seni deklamasi. Baik, dipersilakan Sifu Azmi seterusnya, macam mana cabaran misalnya sayembara tahun ni diadakan dalam dalam dunia digital, laman maya, hanya melalui video saja. Apa cabaran dia yang perlu kita bersiap sedia? Pertamanya kita jadikan ia sebagai satu cabaran yang positif bahawa orang sastra, orang penyair dia boleh melakukan persembahan atau deklamasi dalam apa cara sekalipun, bersemuka ataupun secara online. Kalau kita sebagai penyair kata susahlah kalau kita nak buat secara online ni, saya kira kita adalah penyair yang ketinggalan zaman ataupun istilahnya kuno. Setuju? Itu je lah mudah cakapnya. Kalau kata lainlah kalau kita kena berdepan tak boleh. Rasa berdepan atau tidak boleh juga secara maya. Cuma cabarannya kalau secara maya ini, kalau dia diadakan secara live. Ya. Katakan macam 9 pagi peserta pertama, 9:30 peserta kedua. Mana dia akan diberi masuk dan mula start ucapan dia akan dikira live. Kalau dia tersasul, tersilap ketika itu, bermakna itu adalah risiko yang akan ditanggung. Ini kalau yang dilakukan secara live. Sebenarnya patutnya pertandingan yang dibuat secara maya ini digunakan secara live. Tapi cabarannya tinggi Abang Azmi sebab internet tak mengizinkan, takut terputus-putus macam mana tu. Sebab itu lebih nampak gentleman dalam pertandingan. Maksudnya dia kena carilah ruang internet yang okey. Maknanya sejujurnya dalam tempoh dia menyampaikan tu, kalau bukan soal internet, dia untuk start balik ya. Tapi kalau bukan internet, dia tersasul, terlupa, itu kira kesilapan yang mesti ditanggung. Ini berbeza kalau kita buat rakaman. Buat rakaman ni sedia maklum lah, kalau macam saya yang usia semakin muda, cecah usia 5 tahun 5 tahun balik jadi mungkin di depan tu ada whiteboard besar, ataupun anak pegang plekat, macam Intan dia pegang anak dia pegang kertas depannya. Bila dia kata begini, makna kertas nombor 2. Bila dia begini, kertas nombor 3. Faham. Ataupun dengan istilahnya, kalau yang rakaman maknanya silap, silap buat balik. Faham. Itu dia punya cabarannya lah. Ada kelebihan, ada keburukan, tetapi kalau seperti yang berada beritahu, kalau ada penambah nilai dan sebagainya, saya kira itu bagus. Lagi menambah seronok orang tengok. Tetapi penjurian mungkin tidak menilai soal muzik latar. You letak musikal tak apa ke, dia background yang cantik berubah-ubah, tetapi dia akan markah hanya berdasarkan intonasi, suara, penghayatan, gaya, tidak langsung soal persembahan yang dia bikin melalui skrin. Tapi Abang Azmi, perasan tak?
kita kan ada markah kreativiti. Mungkin benda-benda macam tu yang edit video, suara latar, suara bunyi latar semua tu termasuk dalam kategori kreativiti. Betul tak? Sebab kita tak ada persembahan secara langsung, bermakna itu diambil kira sebagai kreativiti sesuatu persembahan peserta. Ya. Sepatutnya itulah cabaran yang kita dalam alam sekarang, patutnya dimasukkan itu dalam markah kreativiti. Tetapi itu semua perlu keputusan pihak penganjur. Ya, setuju. Untuk memaklumkan juri bahawa kreativiti dari segi ilustrasi, desain, muzik, betul. diambil kira mungkin markah sekadar 20 markah. 20 markah kan? Kalau katakan extra 5 markah pun tak apalah. Yalah. Markah tu untuk yang ada yang begitu, saya kira dia akan menyemarakkan lagi. Betul. Macam baru-baru ni lah kami buat pertandingan IPT, kami ada barisan juri cadangkan kreativiti dari segi video editing, suara, latar bunyi, latar muzik semua dia ambil kira dan meletakkan markah yang tetap. Kami bagi markah untuk kreativiti yang itu 10 markah. Yang kreativiti yang dari segi busana, penampilan, keyakinan, dia punya bahasa tubuh semua 10 markah. Adalah markahnya di situ sebab kita nak menggalakkan peserta-peserta generasi baru ni menambah nilai dari segi dalam seni deklamasi dan juga seni dendangan syair itu sendiri. Ya. Yang tu bagus, Amran. Kak Intan dah ada. Baik, dipersilakan Kak Intan. Abang Azmi, kita bagi laluan ya kepada Kak Intan kita. Dipersilakan. Dia dah lama tunggu tu. Itulah. Tak nampak. Dipersilakan. Tak. Jangan bagi laluan besar sangat. Saya taklah besar. Laluan sikit je. Okey, apa ni yang Amran cakap tu betul. Sebab sekarang ni tambah-tambah lagi dalam waktu kita terkurung macam ni, pergerakan kita agak terbatas. Betul. Jadi elok kita mencokil bakat generasi baru sekarang. Sebab orang ada kemahiran yang kita tak ada. Yang veteran-veteran ni tak ada. Betul, setuju. Ya. Jadi memang elok pertandingan macam tu tanpa melupakan asal kita. Memang elok ada pertandingan yang kejap Abang Azmi dia terlupa nak mute dia punya suara. Okey, beres. Saya dah mute dah. Baik, dipersilakan Kak Intan. Tadi tak dengar Dengar, cuma ada suara Abang Azmi. Okey. Saya ulang baliklah yang tadi sebenarnya elok untuk masa zaman sekarang lah, untuk dalam keadaan kita yang terkurung dan juga generasi baru yang hebat dalam edit video dan sebagainya, untuk mempamerkan dia punya kreativiti. Betul. Elok adakan pertandingan macam tu. Sebab saya tak dapat dengar daripada awal tadi Amran. Tapi bila Amran sebut sahaja tentang pertandingan yang melibatkan video, rakaman video. Rakaman video tu sebenarnya kita kena ambil berat juga. Kan kena ambil kira kan? Ya, untuk menarik minat budak-budak muda zaman sekarang ni. Betul Kak Intan. Tetapi kita kena juga titik beratkan yang asas. Yang asas. Macam kalau dari segi pertandingan, kita kena tetapkan macam mana bentuk pertandingan tu. Janganlah sampai muzik tu gah tapi suara out. Ya, setuju. Okeylah. Itu saja. Sambung lagi. Saya ada jumpa seorang di kalangan deklamator muda, saya ada jumpa seorang, kita boleh buat jadikan dia sebagai contoh dan nanti pun program saya rancang ni insya-Allah video dia pun saya akan jadikan contoh. Dia merupakan Johan seni dalam talian anjuran JKKN tahun 2020 tahun lepas untuk kategori deklamasi sajak di atas talian.
dan dia berjaya memanfaatkan rakaman video yang menarik, yang cantik, suara yang jelas dengan editing video, tambah-tambahan video-video di latar belakangnya dengan muzik yang sesuai dengan sajaknya. Syafiq, anak kepada deklamator Dulamik kita. Sangat menarik. Yang hari tu bersama kita tu. Ya, videonya sangat menarik. Dari segi deklamasi tu memang tak boleh disangkal lah, memang ayahnya seorang ayahnya yang mendidiknya. Dari segi deklamasi, dari segi suara, dari segi video, persembahan videonya, latar muziknya memang sangat sesuai dengan sajak yang dia sampaikan. Itu benda-benda itulah yang kita boleh ketengahkan dan buatkan contoh. Bila kita tengok dekat YouTube, secara peribadi bila saya tengok sendiri, benda tu memberi daya tarikan dan nilai tambah kepada seni deklamasi itu sendiri. Saudara Ahmad, Ya. itulah saya ingat pun ada kalanya mungkin kadang-kadang latar yang ditunjukkan di belakang tu membantu khalayak untuk lebih memahami Setuju? maksud sajak Ya. yang di deklamasi kan. Membantu Ya, lah. lebih sampai sedara Hakim. Betul. Dia seolah-olah macam kita tengok music video lah. Macam kita tengok music video, dia ada jalan ceritanya, ada gambaran-gambaran suasananya kan. Maknanya benda tu lebih sampai. Cuma jangan kena tepat lah kan. Apa yang kita nak pamerkan dalam video tu kena faham betul-betul maksud sajak tu. Jangan katakan sajak tu tajuknya Ladang Merdeka, tiba-tiba kita hanya mempamerkan ladang saja. Itu kan, itu salah tafsirannya kan. Itu dah meleset, macam Datuk Rahman kata bukan ladang itu maksud dia kan. Bukan, itu hanyalah perlambangan. Ladang Merdeka bermaksud negara kita yang tercinta ni kan. Betul Kak Intan Wajib apa tu ya. Baik, dipersilakan lagi Aki. Teruskan, apa lagi perkongsian yang perlu ada? Ni persediaan lah katakan, sebab PKPD kan berlanjutan macam di KL, di Selangor, nampaknya macam sampai hujung tahun rasanya. Sempat ke tak sempat nak buat sayembara secara berdepan di Balai Tun Said Nasir DBP tahun ni, kita tak pasti. Bermakna kita kena ada dua persediaan. Satunya dari segi rakaman video itu sendiri, ataupun dari segi cara menyampaikan deklamasi itu secara berdepan di Dewan sendiri kan. Baik, dipersilakan. Actually sebenarnya Tuan Amran, kita pun faham selain daripada kalau kita tengok dari segi konteks pertandingan sayembara deklamasi puisi Hari Kebangsaan yang anjuran Gapena, selain daripada itu sayembara deklamasi puisi lain, anjuran-anjuran badan lain, DBP, sekolah-sekolah tetap diadakan juga. Ya. Dan ia semuanya terpaksa mengambil kira dalam keadaan norma baru ni, jadi semuanya di atas talian lah. Jadi sebenarnya kalau kita berbincang menyebut tentang sayembara deklamasi puisi kebangsaan SDPK, Gapena, dia akan, kerana keadaan baru ni, kita akan hilanglah satu kenikmatan ataupun satu kemeriahan yang kita tunggu-tunggu, di mana setiap tahun sekali kita akan berkumpul. Kalau di peringkat negeri, deklamator akan berkumpul. Waktu tu je yang kita biasanya dapat berjumpa lah. Berjumpa semua kan. And then kita ke kebangsaan, kita dapat berjumpa rakan-rakan deklamator kita yang kita ibaratkan macam satu perkampungan deklamator every year, setiap tahun kan. Dan kita merasakan kadang kita macam raya kita tertunggu-tunggu sayembara deklamasi puisi kebangsaan ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni bukan kehendak kita, jadi kita terpaksa lah, macam Abang Mi sebut pada mula tadi kan, kita pun kena, sebagai orang seni, kita pun perlu kreatif. Setuju. Dalam situasi semasa ni, apa yang perlu kita lakukan kan. Jadi benda-benda itu kita terpaksa korbankan lah. Bersiap sedialah ya. Ya. Kalau ditakdirkan sebagai hari ini dalam sejarah sayembara deklamasi puisi 2021 di peringkat sekolah maupun peringkat Gapena dan sebagainya, semuanya dah secara online. Jadi kalau kita menjadi ada seseorang itu menjadi juara sayembara deklamasi puisi 2021, maknanya dia juara pertama kali pertandingan yang diadakan secara platform digital, alam maya.
Ini itu pun dia direkod kepada pemenang, cuma tak puas lah kita tak dapat. Betul? Dia Pengalamannya berbeza kan? tapi sebenarnya audien jauh lebih ramai Ah, kita. ya. Bila kita buat secara live, peminat semua akan turun. Seluruh dunia boleh tengok kan? Jadi sebenarnya kita tahu bahawa bukan sekadar dalam dewan, bahkan seluruh sedang menyaksikan kita ya dalam pertandingan itu. Jadi menurut sebenarnya tetap ada. Ya. Setuju. Baru ni saya menyertai pertandingan pidato Nusantara peringkat saringan. Walaupun saya ada pengalaman pidato yang panjang, tapi bila kita kena live dalam Facebook, ini saya beritahu bagaimana kalau live mengikut waktu ditentukan. Saya kena pukul 11 malam dan sebagainya. Masuk saja tepat jam 11:03 paling lewat diminta kita terus start. Jadi kita tidak ada boleh silap dalam menyampaikan pidato ini. Sasul tidak tak boleh. Jadi kalau sayembara peringkat kebangsaan begitu formatnya ni itu memang betul-betul Mencabar. real. Ya, saya pun rasa mencabar Abang Mi, sebab biasanya bila kita mendeklamasi puisi ni, dia khalayak tu berada di depan kita boleh nampak. Ya. Apabila kita berhadapan dengan kamera, dia Lain. automatik dia lain, feel dia tu Lain. sebab kadang-kadang kita bergantung kepada khalayak. Kalau Betul. khalayak macam mana kan? Memberi sokongan. Ya, reaksi penonton. Khalayak. Khalayak ya, reaksi penonton ketika tu kan. Jurinya. Jadi orang kata kalau kita tak nampak ni, kadang-kadang dia lain lah feel dia tu. Kan? Dia ada pro and con lah saudara Aki kan. Sebab kadang-kadang penonton tu dia memberi semangat pada kita. Kadang-kadang kita tengok penonton yang ramai, mata yang memandang, dia ada terbit satu perasaan lain. Ya, tapi janganlah penonton yang macam Azmi Ismail tu dia seorang aja duduk depan, dia jadi huru-hara. Saya tarik. Okey, sambung. Sambung Kak Intan. Sambung, dipersilakan. Macam mana lagi? Macam mana lagi Kak Intan? Kita nak dapatkan lagi penghayatan tu dari segi, kalau dari segi rakamannya bagaimana, kalau dari segi berdepannya bagaimana persediaan kita perlu ada tu, selain kita memahami betul-betul teks syair, teks sajak tu, apa lagi persediaan yang kita perlu ada? Untuk penghayatan dan menjiwai sebenarnya untuk akak sendiri, akak bergantung pada dua tu, penghayatan dan penjiwaan. Hafal dan Hafal, faham. hafal dan terus faham. Hafal dan faham terus. Hafal dan faham. Akak memang pegang pada dua tu. Sebab pada akak untuk kita sampaikan persembahan di halayak, kita ni ibarat pelakon. Jadi macam mana kita nak melakonkan watak tu agar penonton semua dapat apa yang kita nak sampaikan kalau kita tak faham dan kita tak hafal. Jadi kalau yang itulah dua yang akak pegang. Persediaan dia yang paling utama sekali, kalau kita tengok peserta-peserta yang masuk pertandingan, dia mesti akan cuba menghafal sehabis baik. Supaya kalau dia tersasul, dia akan mengganggu dia punya penghayatan. Setuju? Dan hilang dia punya perasaan menjiwai sajak tersebut. Dari segi kelancaran, dari segi penghayatan kena potong markah lah kan? Ya, betul lagi satu Tuan Amran dan Ya. kadang-kadang kita cabaran dia macam mana kita nak berinteraksi dengan kamera tu. Mana dari segi orang kata cabaran dia tu kan, kita nak tengok kamera ke, kita kalau di pentas kita boleh tengok Depan. penontonnya depan banyak. Ya. Kan macam mana? Itu pun sebenarnya cabaran tu. Cabaran kepada Betul. peserta kan. Bukan mudah nak biasa dengan melihat. Dengan memandang kamera dia lebih berkesan penyampaiannya, ataupun dia memandang ke sisi sampai maksudnya. Ya. Kan? Cabaran dia. Jawapannya adalah perlu berkiblatkan kamera. Kalau kita memandang ke sisi saja, kita dah nampak, kita dah tak fokus kepada audiens. Itu bezanya secara live dengan juga secara alam maya ni. Memang beza. Kalau kita live bersemuka, kita pandang kanan tu mana ada audiens yang duduk sebelah kanan tu. Jadi kalau kita pandang kanan, seolah-olah kita lari daripada pentas utama. Betul lah tu. Beza dia punya apa ni pemahaman
juri. Betul lah. Juri pun sebenarnya dia menilai itu dalam keadaan yang menggunakan kamera, berdasar kamera. Ya. Kerana body boleh lari, Ya. tapi muka tetap Fokus tengok je. kamera. Ini satu perkara yang Betul. sebenarnya sukar tetapi Mm-mm. boleh buat kepada yang melatih dan memahirkan cara menggunakan. Itu mungkin nanti kelas ujung kita buatlah bagaimana InsyaAllah. berhadapan dengan kamera digital dengan juga permainan kontak mata dengan kamera. Saya rasa perlunya dekat situ perlunya latihan yang berterusan. Maknanya dia orang kena rakam sendiri. Betul? Ya. Tengok sendiri videonya, hasilnya macam mana. Tengok. Yes. Yes. Setuju macam tu. Dan pada Kak Intan, bila kita di pentas yang terbuka, kita tak rasa terkongkong. Baik. Sebab walaupun kita pandang ke kanan dan ke kiri, kita tahu setiap penonton akan memandang kita dari sudut yang berlainan. Ya. Berlainan pula dengan bila kita di depan kamera, kita hanya ada satu sudut je. Macam tu lah, macam kalau kita terlari sikit, dia macam, orang nampak ke aku? Macam mana dengan orang. Kalau di pentas yang terbuka tu, kita rasa macam setiap orang akan memandang kita daripada sudut yang kita tak rasa bersalah. Macam tu. Kita tak rasa bersalah sebab kita rasa semua penonton akan dapat memandang kita daripada sudut yang berlainan. Dia nampak. Tapi kalau untuk kamera, kita kena betul-betul memastikan yang sudut yang bersesuaian. Macam mana kita nak bergerak tu. Yang tu rasa macam terkongkong. Baik, saya setuju dengan Sifu Azmi, dengan Tuan Aki kita, dengan Kak Intan apa yang dicakapkan. Salah satu tadi, macam apa yang Tuan Aki kata, sebenarnya saya dah bereksperimentasi. Saya ada melatih beberapa peserta deklamasi dengan syair untuk pelajar-pelajar sekolah, dan apa yang saya minta pelajar tu buat, dan saya pesan kepada gurunya supaya pelajar itu merakam beberapa kali video rakaman dendangan syair ke, deklamasi sajak ke, macam mana kehendak yang penganjur tetapkan dalam syarat pertandingan. Dan selepas itu minta pelajar itu kongsikan video kepada guru dan juga saya, dan kami akan menilai, kami akan melihat apa yang perlu ditambah baik di dalam rakaman video tersebutlah, baik deklamasi sajak, baik dendangan syair. Dan ternyata benda tu memberi kesan, makin berulang kali peserta ataupun pelajar itu merakam videonya dengan kehendak penganjur itu sendiri, dia makin mesra dengan mendepani video, mendepani kamera. Cara berkomunikasi, interaksi dengan video tu seolah-olah dia berkomunikasi dengan seseorang ataupun dengan ramai orang. Nampak kesannya secara itulah. Apa pandangan Sifu Azmi kita? Tak ada suara. Ada tak? Suara Abang Azmi tak ada. Bagi Aki jawab dulu. Oh, bagi Aki. Baik. Dipersilakan, kita punya Tuan Aki, dipersilakan. Okey, saya pun bersetujulah macam mana yang Tuan Amran cakap tu. Itu maknanya kita kena, pada saya tips dia hanya latihan, kita tengok, latihan dan tengok, latihan dan tengok. Adakah pada rangkap-rangkap tertentu dekat mana kita mesti body language kan, semua tu mesti kena ada juga. Betul? Tetap ada, kan? Tetap kena ada. Jadi adakah bersesuaian? Sebab kalau kita static je tengok saja pun kadang-kadang tak rasa, mungkin kita tak sampai kan. Jadi tips yang paling penting pada saya satu saja, rakam dan lihat balik. Rakam dan lihat balik. Dan bila kita melihat, kita rasa macam kita adalah penonton ataupun kita adalah seorang juri. Macam mana juri rasa? Kan tengok macam ni, adakah rasa? Adakah dapat puisi yang disampaikan tu? Mungkin Kak Intan dah tambah? Dipersilakan Kak Intan, tambahan. Macam yang Amran ceritakan tadi, dia dah buat, dia dah tengok, lepas tu dia hantar pada yang lebih mahir. Jadi untuk dia sendiri menilai diri dia, mungkin dia dah rasa dia tu terbaik.
Tapi sebenarnya kalau kita dapat kalau untuk ni lah, kalau kita berpuas hati dengan apa yang kita sampaikan, maksudnya tu kita sendiri tengok pun meremang bulu roma, insya-Allah benda tu memang baiklah. Tapi Betul, Kaitan. Sekejap sebelum saya terlupa. Cabaran juga kali ni, kalau kita nak berguru, kita tak boleh berguru secara bersemuka. Kita boleh pergi Betul. guru. Betul. Tak ada. Memang. jadi apa ni, kalau sebenarnya memang ada kelainan dia. Aki, kalau kita di depan kamera dengan kita berdepan, macam mana kita persembahkan dalam video dan juga berdepan, sebenarnya tak sama. Saya tetap rasakan benda tu sebenarnya takkan sama. Setuju. Hebatnya kita di pentas tak sama dengan hebatnya kita di depan kamera. Betul. Jadi bila kita nak bertanding secara online macam ni, yang memerlukan kita untuk berada di depan kamera, kita kena ada guru yang boleh bantu kita di depan kamera. Macam Aki cakap tu lah, maksudnya sekarang kita dah tak boleh cari orang untuk ajar kita. Jadi cara dia scan video lah, hantar video pada orang yang lebih pakar, adakah video ini bagus. Okey, so Abang Azmi tu dia dah senyum banyak sangat dah tu. Mungkin tak Dipersilakan. sampai Abang Azmi. Bukan soal senyum banyak, tak banyak. Ya, dia konsep bila kita bersemuka dia begini kita ke depan dan kita dapat bagi pada semua. Betul, luas. Akan keluar begitu Bila secara online, aura kita akan masuk begitu masuk dalam jorong ni kan. Lepas dia masuk ke skrin, dia berbeza. Amat berbeza. Cara masuknya pun berbeza, cara dia keluar pun berbeza. Jadi betul lah kata Aki tadi, bergurulah dengan cara alam ayat. Kita mungkin boleh buat, nanti Amran boleh pakat dan semua rakan-rakan kita buat kelas Zoom kepada mereka yang coaching special nak bertanding. Bila mungkin 3-4 orang kita tengok, okay, kalau aura tu tak sampai kat kita, walaupun melalui, kalau betul-betul memang hayatannya tinggi, kita tengok pun kita dah tegak berumah dah. Betul. Tetapi kalau kita tengok tu tak ada bulu pun bergoyang. Maknanya Aki cakap tu kena rakam lagi, kena buat Betul. lagi. Cabaran untuk guru juga. Betul. Kita nak mengajar cara bersemuka, lebih mudah kita tegur. Ya. Dalam rakaman ni kan mungkin kita boleh list down ataupun rekod, tapi dia Tak sama. cabaran jugalah. Yes, tetap cabaran kan. Betul, setuju tu. Satu lagi cabaran melalui latihan secara video dan juga kita nak memantau secara dalam video juga kan. Latihan dalam video pun sama, tak sama. Kita nak dengar suara dia berdepan, kita nak dengar berat suaranya, kita nak dapatkan dia punya aura berdepan tu. Lagi kadang-kadang terputus-putus suara kan. Itulah cabaran kita. Dipersilakan lagi, apa lagi Kak Intan yang boleh kita bersiap sedia? Kalau melalui video ni pada akak ambil yang kecil lah. Ini pertandingan besar kan. Kita mula daripada yang pertandingan Sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang macam akak sendiri sekarang sedang melatih untuk sekolah rendah. Jadi yang untuk Adeni ke Kak? Ya. Untuk Adeni ke untuk DBP? Yang ni bukan, yang ni di bawah KPM sendiri. Adeni. Ya, Adeni. Jadi pada akak sewaktu kita latih budak ni, budak tau. Kita cerita daripada asas. Kita latih budak ni secara berdepan, kita boleh tegur, pak salah tegur, pak salah tegur, pak salah tegur. Dan sekarang ni bila dia nak bertanding di peringkat negeri, jadi masalah bila kita suruh hantar video, tengok mood tu makin lama makin jatuh. Ya. Mood tu makin lama makin jatuh. Ini untuk budak-budak tau. Sebab kalau orang dewasa mungkin dia ada semangat dia sendiri. Budak-budak ni dia baru nak dipupuk. Jadi memang pada akak sangat mencabar lah. Dan kita pun nak marah lebih-lebih kadang tak masuk pula. Ya betul, nanti dia tarik diri. Ya, ini untuk yang kecil-kecil lah. Kalau macam yang kita bincangkan ni untuk apa? Dewasa. Pertandingan yang lebih besar.
Baik, sama juga Kak Intan. Saya pun ada pengalaman yang sama apabila kita berlatih pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, dewasa, berbeza pendekatannya. Tak sama ya, memang sangat tak sama. Kita kena pembawakannya berbeza. Antara sekolah rendah, sekolah menengah dengan IPT berbeza sama sekali. Cabarannya untuk dalam video pun sangat tinggi. Baik, dipersilakan kalau ada kita punya Tuan Akinya, kalau ada pengalaman dalam melatih peserta di atas talian ni, dipersilakan. Okey, itulah samalah macam Kak Intan. Saya pun setuju sebab cabarannya begitu. Kita kena rekod. Bila kita rekod contohnya dalam satu rakaman, dihantar, and then kita komen. And then dia kena rakam lagi. Dia lain dengan secara lain. Mungkin pada dia juga bila dia nak rakam semula tu, dia perlu komitmen yang sangat nak kena rakam the whole persembahan tu. Sedangkan kalau kita bersemuka, bila kita tegur, okey, part ni macam mana, gayanya macam mana kan, penyampaiannya sepatutnya macam mana. Tetapi bila dalam recording, kita tak boleh, kita terpaksa tunggu, ialah rekod hantar. Melainkan kita mungkin boleh melalui Google Meet ataupun macam tu lah kot, live punya Zoom ke kan. Mungkin kaedah tu mungkin lebih mudah. Tapi pada saya tetap cabaran lah. Tetap cabaran. Dan kalau saya diberi pilihan, tetap prefer secara bersemuka. Kalau diberi pilihan lah. Selain daripada tu ada apa-apa lagi, dipersilakan Kak Intan. Akak tambah sikit tentang peralatan yang ada bersama peserta. Yang tu pun memainkan peranan juga. Peralatan Macam apa contohnya Kak Intan? Tak, macam Amran sebut tadi kan, mungkin mikrofon dia tu cabaran tu kan. Peranan juga sebab iyalah, betul. Tengok video yang dihantar, kadang-kadang suara budak tu kita boleh tangkap kata suara dia tu ada, tapi suara dia tenggelam disebabkan peserta lain yang ada akak tak pandai sangat bab ni. Betul. Yang ada Mikrofon. yang lebih mikrofon. Baik. Alatan yang lebih itu. Baik Kak Intan, saya baik kalau macam dari segi tu sebab saya ada sedikit lah benda kemahiran pasal tu, memang saya akan bagi tips terus kepada peserta ataupun guru-guru yang membantunya. Saya cakap kalau untuk dendangan syair, saya memang minta peserta tu pakai mikrofon yang pegang di tangan ataupun kondenser, mikrofon rakaman suara di studio, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau untuk dendangan syair, biasanya memang saya minta peserta pegang mikrofon tu di tangan macam pertandingan berdepan supaya impak suara tu lebih jelas dan sedap didengar. Tu satu. Kalau sajak, saya minta adakan juga mikrofon yang ada kaki macam pertandingan. Kalau tak ada, digunakan earphone ni saja. Earphone ni tapi kena dekat dengan mulut. Ini pun dah memadai lah. Earphone tapi dalam kelemahan menggunakan telefon, suara kita agak perlahan berbanding kita menggunakan laptop. Itu perbezaannya. Kalau guna telefon, menggunakan earphone, suara kita agak perlahan berbanding kita menggunakan laptop sebenarnya. Itu salah satu teknikal lah, bab teknikal. Tapi memang saya galakkan menggunakan mikrofon supaya suara lebih jelas. Dan kalau ada lampu kan, ada lampu tidur ke ataupun bawah lampu ke, itu sangat digalakkan supaya kita punya muka lebih terang dalam video. Macam saya ni, saya ada satu lampu yang akan menyuluh terus kepada muka. Saya tunjuk kepada guru dan juga peserta lampu yang macam mana yang sesuai. Benda tu pun sebagai jurulatih kita kena ambil tahu juga kot kan. Apa pandangan Kak Intan? Ya betul. Saya rasa kalau untuk pertandingan peringkat tinggi tak ada masalah Amran. Sebab mereka sendiri dah lebih mahir bab
yang canggih-canggih sekarang ni. Tapi kalau daripada segi sekolah tu susahlah, sebab bila kita minta ibu bapa yang sediakan jadi bebanan sebenarnya. Tapi untuk peringkat yang kita sembang sekarang ni lebih kepada peringkat Negeri. Peringkat negeri. lebih kepada peringkat tinggilah. Cuma kalau Kak Intan macam ada ni dengan DBP tu, kita boleh minta JPN negeri, dia ada kelengkapan tu. Peserta kalau yang lepas ke peringkat negeri, biasanya PPD daerah masing-masing boleh adakan keperluan itu. Memang mereka ada macam juru kameranya yang merakam video dan akan bawa kelengkapan-kelengkapan yang kita minta diadakan tu. PPD masing-masing memang ada biasanya, insya-Allah. Baik, Sifu Azmi, ada apa-apa lagi tak perkongsian tentang sajak bahasa kita ni? Kita dah jauh mengembaranya, kita kembali kepada tajuk asalnya, bagaimana kita nak menghayati sajak bahasa kita ni. Sajak bahasa kita ni satu sajak yang sedap ya, kalau kita tengok betul-betul karya Abizai dalam pembawaannya cukup sedap. Tetapi cabarannya adalah ramai orang ataupun peserta suka sajak ni ya. Jadi bila ramai yang suka, bagaimana kita akan bersaing dengan ramai orang yang membaca sajak yang sama. Tetapi dari segi penghayatan, saya kira tidak ada sukar sajak ini, bahasanya agak mudah. Dan konsep penceritaannya tu dari setiap rangkap itu jelas dan senang faham. Senang faham. Itu sebab ramai peserta suka. Berbanding dengan sajak lain tu, dia ada bertingkat-tingkat ceritanya yang tidak terus lari, tetapi harus diamati dalam konteks yang agak sukar sedikit. Walau bagaimanapun, saya yakin dari segi penghayatan peserta tidak ada sukar dari segi bahasa kita ni ya. Cumanya yang kita bimbang, penghayatan yang baik sekalipun kalau tidak diterjemahkan dalam konten alam maya yang saya sebut kita bincang malam ini juga, dia tidak akan sampai ya. Penghayatan itu sepatutnya ia adalah yang dapat dirasai oleh secara berdepan tapi kali ini dia dirasai secara alam maya. Saya setuju dengan komen panel Amran, Agi dan juga Intan bahawa pemilihan peralatan itu adalah amat penting. Kedua, kualiti peralatan memainkan peranan amat penting. Setuju. Kalau modal kita sikit pakai earphone saja, maka kita akan dapat level earphone. Earphone pula yang RM8 atau RM6 kat DIY, maka kita akan dapat level suara kita yang emas sekalipun akan jadi suasa di dalam majlis itu ataupun acara itu. Emas pun akan jadi suasa. Itu berbeza. Tetapi kalau kita punyai peralatan yang berkualiti, mana dapat cari kat Shopee lah ya. Betul. Saya pun beli kat Shopee je. Walaupun harganya berbaloi, tetapi yakin suara yang suasa bila keluar di mikrofon kualiti emas, suara kita jadi emas sedap dia dengar. Contoh macam Sifu Azmi kita lah kan. Pandai lah kamu. Jadi ini faktor kewangan lah, faktor duit, faktor apa semua. Mungkin ada bakat daripada kat daerah ada bakat, tetapi tidak ada persediaan pihak yang nak menyediakan peralatan yang lebih baik untuk ke peringkat negeri. Betul. Betul, setuju. Peserta-peserta lain. Ini daerah juga memainkan peranan untuk carilah siapa-siapa guru-guru ke pengetua ke sekolah-sekolah yang ada peralatan canggih ni, bagilah pakai peserta peringkat daerah ini wakili daerah ke peringkat negeri. Betul. Begitu juga di peringkat negeri, carilah daerah-daerah mana yang ada peralatan yang bagus, pinjamkan kepada setuju peserta ni. boleh je Secirakan ke peringkat nasional. Boleh je. Jangan kata Allah dah daerah kita dah kalah dah, lantaklah dia, pandai-pandailah dia. Tak begitu. Jadi kita bantu kalau nak segi kualiti, sebab saya rasa kementerian ada yang dah memperuntukkan dulu beberapa peralatan canggih dalam bentuk studio dan sebagainya. Peralatan tu boleh kita guna pakai untuk peserta.
Ini memainkan peranan. Kalau peralatan tak okey, satu memilih peralatan, kedua kualiti peralatan, dan juga bagaimana menggunakan peralatan. Ada dah bagus mahal tapi guna tak reti. Ya. Potential dia terlalu jauh sebabnya. Tangan sepatutnya video daripada tingkar. Iyalah. Sedikit. Okey. Tu satu hal. Sangat. Terlalu sensitif jadi bergema-gema macam ganggu. Ya. Pun, Terlebih reverb, dia terlebih reverb. jadi ada tiga. Yes, maknanya ada 3 perkara lah ya. Bukan saja penghayatan tetapi kalau dalam konteks online ini 3 perkara ni amat penting sebenarnya. Dan cari pula orang yang pakar menguruskan pasal technical rakaman ni. Betul. Satu hal juga. Ya. Ini kadang cakap tangkap muat dia okey tegakkan kamera. Tu tangkap dengan kamera, carilah video kamera yang besar sikit. DSLR. Tangkap zoom yang begitu sharp. Ya, yang DSLR. Ini angin kipas pasang pun dia tak. Kejap-kejap bunyi. Apa dia? Ini pun kita kerap jumpa dalam pertandingan secara online. Kadang-kadang dia orang ni tak alert ke, ada jadi juri pun kadang-kadang kita nak bagi kalah tapi suara sedap. Setuju? Manalah dia orang ni tak senang ceritanya tak fikir ke? Dia orang tak fikir ke? Siapa organize budak ni? Siapa yang finish ni? Aduh. Bunyi ayam lah. Ya. Itulah. Bantulah dia. You tahu anak buah you hebat, boleh ada bakat. Tapi bantulah ke semua perkara yang boleh menyebabkan dia kalah ni. Bantu supaya dia menang. Betul? Ini kadang-kadang kerja lepas tangan pun satu hal juga. Kesian budak-budak bersungguh. Disuruh buat betul-betul. Betul lah, bang. Tapi setelah dia buat betul, pihak yang patut membawa dia menguruskan rakaman tidak. Saya ada tengok di Perak 2-3 daerah yang bersungguh-sungguh. Sesi rakamannya dihantar kat saya, Cik Azmi, ni saya tengah ambil angle ni, okey tak ni? Cuba tengok dia punya. Dia kata tak cukup naik daripada paras pinggang tu, naikkan sikit lagi. Ya. Okey. Lepas tu dia punya muka tak cerah. Dia punya lampu ada problem ni. Kita nak Cik Azmi, cuba pasang satu lagi lampu, you rakam mata balik. Betul? Dan saya komen tu betul. Akhirnya mereka-mereka yang saya komen ni, bila ke peringkat finalis, memang ada tempat sebab dengan sharp muka dia, nampaknya body language dia, mata dia, mimik muka dia nampak. Benda tu main peranan kan. Yalah, banyak perkara. Betul. Peranan. Betul. Itu panjang dah ni saya sembang ni. Itulah sebagai penambah tutup pada pandangan saya pada malam ni. Ada apa-apa lagi tak nak tambah Sifu Waki kita? Saya rasa tak ada apa. Saya rasa perkongsian daripada dua sifu yang kita ada ni, Kak Intan dengan Abang Azmi kita ni, saya rasa dah cukup. Cuma saya nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada rakan-rakan yang sekarang ni memang tengah musim ni. Maknanya di mana-mana negeri pun semua saya dah tengok kawan-kawan kan, ada yang dah update di media sosial, ada yang dah bertanya-tanya. Ya. Maklumlah. Tuan Aki. Tuan Aki maklumlah hadiahnya 1,000. Benar-benar banyak Kak Intan, Semua hampir semua negeri yang saya difahamkan setakat ni, semua negeri pun 1,000. Hadiahnya 1,000 untuk Johan. Ya, banyak tu. 500. Dan saya juga dapat makluman yang peringkat PDRM pun tahun ni akan ada. Alhamdulillah. Tentera saya tak pasti. Yang saya dapat makluman PDRM ada pertandingan. Harap-harap tentera pun ada lah ya. Selamat maju jaya semua kawan-kawan. Mudah-mudahan. Saya dah dapat. Saya pun dah tutup buku. Saya dah tutup buku, tak sempat. Kak Intan dah basi. Bukan soal lepas. Tidak dapat lagi merasa nikmatnya untuk kali ini. Itu sebenar-benarnya. Memang saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua, buat yang terbaik untuk jadi juara. Tetapi walaupun manis, ada pahitnya. Betul. Kita akan mendengar je lah. Dulu tak banyak dapat 1,000. Ini peringkat negeri 1,000. Siap lagi. Banyak tu. Kawasan pula tambah lagi sebab bajet yang ada besar. Banyak program tak buat. Bajet di bawah jabatan-jabatan dia tak dapat buat. Dia fokuskan kepada banyak acara-acara tertentu. Itu yang hadiah banyak. Besar benar tu Abang Azmi. Dia jadi juri pun bayar banyak jugalah. Ya ke?
Okey, apa lagi? Juri biasanya tak banyak Abang Azmi, 2-3 ratus je. Jadilah ada juga. Adalah. Yang penting kita jayakan orang lain. Betul. Juri Okey, Amran. Amran. Ya Kak Intan, teruskan. Juri saya hafal Amran. Hmm. Juri dia tak payah nak menghafal. Jadi Uh-uh. alhamdulillah lah dia orang bagi. Habis sangat kena kecam je. Kak Intan, Ya. itu pun kalau bagi, kalau di kapurnya kata nak bagi tapi akhirnya buat-buat senyap sunyi. Yalah, pengalaman kita kan. Tak apalah, itu semua kita redha je kan. Ya. Kalau yang itu kita rahsiakan. Rahsiakan dalam diary kita. Betul. Apa perkara yang saya tak ni lah, saya nak ulang sikit yang tadi Abang Azmi sebut tentang apa perkara yang kecil-kecil kita kena betulkan tu. Benda apa perkara-perkara kecil yang kita kena betulkan, sebab kalau masuk kepada pertandingan yang lebih tinggi, markah tu hampir sama. Betul tak Abang Azmi? Markah tu tak jauh banyak. Ya, bila tak jauh banyak, benda-benda kecil inilah yang akan menjatuhkan markah kita. Betul? Kalau dari peringkat saringan, mungkin kita akan nampak sangat jurang dia. Jurang dari segi markah peserta tu yang memang ke laut akan berada di laut. Bukan. Markah dia kalau yang teruk sangat tu memang sangat jauh daripada markah yang elok. Tetapi bila kita berada di pertandingan yang lebih tinggi, markah dia hampir sama. Kebanyakan yang bertanding di peringkat negeri, kebangsaan, semuanya dah terdiri daripada mereka yang hebat-hebat belaka. Jadi perkara-perkara kecil itulah yang akan menjatuhkan kita. Ada pernah saya dengar markah antara peserta pertama dan kedua hanya 0.5 sahaja. Macam mana? Ya, betul. Itulah yang kita kena titik beratkan, walaupun kita kata alah benda ni kecil je. Tak payah, betul lah, insya-Allah juri tak nampak macam tu. Tapi bila kita bertanding dalam video ni, yang best Boleh ulang. ulang. Iya. Boleh ulang. Penjuri pun Tengok balik kan. Boleh tengok balik. Iya. Jadi dekat situlah kita nak cari jurang di antara peserta pertama, kedua, ketiga. Maklumlah nak dapat hadiah banyak kan. Jadi kita kena cari dengan lebih tekun lagi. Betul Kak Intan cakap tu, sebab saya pun ada pengalaman baru-baru ni mengadili satu pertandingan peringkat PT tu. Bila kita tengok video, kita menilai lebih teliti sebenarnya, sebab kalau secara langsung sekali je kita tengok peserta tu. Ya. Sekali imbas je. Kalau video kita boleh tengok 10 kali, 15 kali sampai kita puas hati. Bila benda-benda yang kecil, macam Kak Intan cakap tu, benda-benda kecil, contoh saya bagi saya bagi contoh dan harap ambil perhatian. Sebabkan dia nak gema, suara tu bergema, dia pergi merakam dalam tandas. Secara etikanya, bila teks tu, katakan teks syair kan ada perkataan-perkataan yang melibatkan keagamaan, benda-benda tu. Macam mana boleh tahu dalam tanda Samran? Kita ada nampak suasana, ada cermin, ada sinki. Dia zoom. Ya. Video itulah kelebihannya, kita boleh telitikan betul-betul benda-benda macam tu, sebab dia tak mahir macam mana nak tambah dari segi echo suara, dari segi reverb, bass, treble, benda-benda tu pun kita kena mahirkan sebenarnya. Dan kalau untuk sekolah-sekolah, janganlah mengharapkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah tu faham benda-benda tu. Kita macam guru ataupun PPD sendiri kena ambil tahu bagaimana kaedah tu. Kalau ada penganjur, dibenarkan menambah baik dari segi editing video dan suara, benda-benda tu kita kena mahirkan. Kena tahu apa benda keperluan suara budak ni, reverb dia kena berapa, echo, bass, treble nya berapa. Itu semua kita kena tahu. Kak Intan kan, Abang Azmi yang selalu jadi DJ juruhebah pengacara ni mesti tahu benda-benda tu. Kalau dalam mixing tu dia panggil low, high, mid, medium. Benda tu. Betul tak Abang Azmi? Betul.
Kalau di pentas yang apa buat secara bersemuka ni, Kak Intan. tak ada masalah sangat Amran. Contohnya Tactical yang Ibu Azmi sediakan. kita yang pandai berlakon. Ya. Kalau sekiranya dia buat salah, hakim pun tak acam. Tadi ada salah ke? Sebab dia meneruskan lakonannya di pentas tu. Iyalah. Tapi masa menang tu betul-betul bukannya ada hantu di malang ke apa. Bukan ada jampi-jampi. Saya percaya bang. Abang Azmi, ada jampi tak? Ada jampi ke? Tapi Kenakan yang lain terlupa ke? Tergamam ke? bila atas talian ni saya ingat tak adalah apa nama Jampi menjampi. tak ada jampi kan tak adalah timbul. Beria Abang Azmi ada jampi tau. Maknanya tidak ada unsur-unsur mistik lah kat dalam Tak ada ya? talian ni. Padahal dalam sajak tu pun memang dah ada unsur mistik sendiri. Penjiwaan tu unsur mistik lah dalaman. Ada apa-apa lagi tak sebelum kita tamatkan kita punya sesi malam ni? Saya ingat untuk sesi ni cukup dah kot. Next sesi kita tambah lagi lah untuk part yang lain pula. InsyaAllah kita akan ada program akan datang. Mudah-mudahan doakan ya kalau berjaya. Itu saja yang saya boleh bagi bayangan. Dan saya pun tengah berangka satu program. Program tu memang kita nak mengangkat dari segi puisinya secara keseluruhan, sajak, syair dan juga pantun. Pantun tu dari segi nyanyian lagu asli, syair, dendangan syair, sajak, deklamasi sajak, tapi kaedah yang baru macam Syafiq buat tu. Video editingnya, suara editingnya diambil berat di dalam penyampaian tu sendiri. Doakan moga berjaya. Mungkin Ya Kak Intan, silakan. Amran boleh bawa contoh Syafiq. apa ni yang seperti Amran cakap. Contoh. Mungkin satu hari Amran boleh bawa contoh tu untuk kita ulas bersama-sama. InsyaAllah boleh. Baik Kak Intan. Boleh kalau dalam Abang Azmi silakan. dan sememangnya yang disebutkan tadi kaedah puisi dalam bentuk desain macam Syafiq Digital. itu dia bukan perlu ada orangnya pun, yang penting ada suaranya, tetapi Betul. dia digitalize. Betul. Macam kalau grup kelab deklaman tu mungkin Abang Aki dan juga Intan setuju macam Azamin buat ya. Lebih kurang. Betul, lebih kurang. Yang konsep begitu akan ada satu sesi pertandingan dia khas. Iya. Satu Perlu ada. akan ada perlu ada. Satu Dan keperluan. satu lagi yang secara Biasa. peringkat macam yang Gapena buat. Ala Kapena. Perlu ada. Yang Maknanya dia asal. ada kategori begini, kategori Betul. visual. Kena kembangkan. Yes, maknanya dia boleh ada banyak dia punya Pilihan, kategori, cara. menarik minat lagi. Setuju. Ya. Okey. Baik. Aki, ada apa-apa tambahan sebelum kita tamatkan kita punya sesi untuk malam ni? Saya rasa tak ada apa, cukup untuk perkongsian malam ni daripada saya. Kita nak minta salah seorang lah, si Fuad Azmi ke Kak Intan ke Tuan Aki kita ke, belanjalah sikit sajak bahasa kita tu ke, ataupun sajak apa-apa ke yang boleh dipersilakan. Aki lah, kita belum dengar Aki. Kak Intan dah dengar. Kita menghargai wanita. Kak Intan dah dengar. Sajak bahasa kita ni saya tak pernah baca lagi. Saya Abizai ni. Siapa nak cuba baca? Kak Intan lah, hargai wanita ni. Siapa? Abang Pada hari ibu. Abang Azmi ke, Kak Intan ke, si Fuad Azmi ke sebagai penutup kita untuk malam ni? Saya baca serangkap lah. Boleh. Rangkap satu, cuba tu buka semua bahasa kita. Rangkap satu saya baca, rangkap dua Baik. Intan baca. Boleh. Lagi menarik macam tu. Tiga, Ya, dan dipersilakan. empat, Aki. Baik, dipersilakan. Tak ada teks bang. Tak ada, sekejap saya hantar ya. Dalam WhatsApp ada. Ada WhatsApp ada sekejap saya hantarkan. Amran dah hantar ya? Saya tak hantar kat Kak Intan sekejap. Buka. Bahasa kita berturun menjadi tulang temurun. Berturun menjadi Aki saya dah hantar dah. Dengan Kak Intan. Dah Kak Intan. Tengok dalam tu. Dalam WhatsApp.
Baik, kita persilakan Sifu Azmi, Tuan Haki, Cikgu Intan. Dapat tak? Dekat WhatsApp saya dah hantar dah. Syah. Lembut je bahasanya. Bahasa lembut je bahasa dia. Bahasa kita oleh Abizai. Dengar ke? Dengar? Bahasa kita Dengar. berkurun menjadi tulang temulang, membina tubuh tamadun panjang sebagai pusaka warisan yang tak kunjung lebur oleh panahan matahari zaman yang tak pernah luntur ditikam hujan tugal. Bicara yang ramah di lidah menjadi insan utama di tanah ibunda dan seluas pancaran Nusantara. Mahal suara tu. Walaupun bersahaja je deklamasinya, bersahaja macam kita dengar dokumentari Jejak Rasul Zainal Arifin dulu punya suaranya ya. Ataupun apa tu Ahmad Nur Sulaiman. Benar-benar. Baik, seterusnya kita persilakan Kak Intan pula. Rangkap yang kedua. Bahasa kita berputik cantik, berkembang jelita, harum, sopan, mekar di kelopaknya, berbisik lembut, bersenandung merdu, mengundang asyik dan rindu dalam lirik dan lagu. Oh, tak boleh sambung ni, dah ada Iko ni kat sebelah ni. Dipersilakan Haki pula. Kak Intan lagi. Sesuai dengan Kak Intan ni. Sambung sikit lagi. Kak Intan serangkap lagi. Intan serangkap lagi. Bahasa kita kaya dengan isi dan hiasan, penuh kiasan, syarat tamsilan, memperagakan corak bijak di sebalik pantun dan gurindam. Baik, dipersilakan Tuan Haki kita pula. Bahasa kita bukan sekadar bahasa lembah, terpencil dan lemah, tetapi bahasa bersayap bestari, mampu terbang tinggi, menyahut cabaran awan teknologi, menyambut seruan langit globalisasi. Baik, dipersilakan Haki pula. Bahasa kita jambatan kukuh tempat menyeberang ke pulau perpaduan bersatu haluan, agar di setiap sukma warga berdenyut cinta serupa. Di mana bumi didiami, disitulah bahasa dikasihi. Bahasa kita urat dan darah perjuangan bangsa, jangan sesekali berani mengaku sebagai anaknya yang setia. Jika bahasa segan mengalir di bibir, jika bahasa tiada mesra di jiwa. Baik, terima kasih. Sampai saya pun. Amran. Ya. Dia bila sudah bergelar juara kan, suara dia automatik sedap. Ya, betul. Tak semestinya. Tak setuju. Puisi artistik. Jadi dia automatik suara jadi lain. Tapi betul lah, tapi benar lah tu. Sebenarnya memang keseluruhan juara-juara kebangsaan, dia ada kualiti vokal yang mantap, padu dan komersial nilainya.
Okey, baik, kita sudah untuk sesi ini kita sambung minggu depan dengan topik yang berbeza, mudah-mudahan insya-Allah. Dan esok khalayak semua jangan lupa kita ada perkongsian tentang cabaran dalam dendangan syair, irama mayang dan juga irama dandan setia yang sering peserta tersalah mengikut panduan di dalam YouTube oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tersilap ambil irama lagu Anak Ayam dijadikan irama dandan setia. Besok kita kupas sama-sama kita nantikan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menonton sampai sekarang, sampai habis rancangan. Maaf atas tersekat sikit internetnya. Maklumlah PKPD kan, makin ramai guna makin keraplah tersangkutnya internet kita. Terima kasih kepada panel Sifu Azmi, kepada Tuan Akinya, kepada Cikgu Intan Merayu atas perkongsian tip dan juga deklamasi sajak bahasa kita sebagai penutup majlis tadi. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay. Sama. Mami.